tak pelik bagi mereka yang dah memang pelik. Oleh sebab itu hari ini kita ada LGBT, benda-benda yang telah dibuat oleh kaum Lut sebelum ini. Oleh sebab itu kita kena faham bahawa perkara ini diharamkan oleh Islam daripada awal lagi. Ia dapat dilihat daripada firman Allah dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Kalau bab aurat ni kebanyakannya Allah sebut dalam ayat ini. Dan surah An-Nur ayat 30, 31 Allah sebut cukup detail berkaitan tentang aurat. Allah sebut kepada orang lelaki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Allah, qul lil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman lelaki, agar mereka ini jaga mata-mata mereka, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Para ulama sebut bila Allah sebut jaga mata, lepas barulah kemaluan. Sebab kemaluan ni dia tidak akan aktif kecuali kita tengok. Lepas tu ada pula tanya, ustaz, habis orang buta macam mana? Dengan sentuhan. Tu dia panggil hawasul khams. Dengan ciptaan Allah ni, ada dengan mata dia boleh attack, dengan telinga, dengan sentuhan. Jadi antara itulah yang paling besar mata. Sebab kita yang bercakap ni semuanya orang celik mereka. Maka melihat tu, kena beringat. Wa yahfazu furujahum, dia tengok saja maka boleh bawa pada haram. Kemudian jagalah akan kemaluan-kemaluan kamu, iaitu orang lain. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun, sebab itu adalah terbaik untuk diri kamu. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin, dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang perempuan, yaghdudna min absarihim, mereka jaga juga mata. Sebab orang perempuan ni dia tengok lelaki pun sama juga macam orang lelaki tengok orang perempuan, ada nafsu. Orang perempuan tengok lelaki pun ada nafsu. Sebab ini fitrah. Tuan-tuan tak boleh nak kata apa tengok orang perempuan naik nafsu. Tak boleh. Macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan orang kata apa, kita selalu cakap perekeh bila orang buat tanya hukum yang pelik-pelik ni, tuan-tuan. Kita pelikeh sebab kita rasa Allah, benda apa cakap ni kata. Tapi inilah manusia. Manusia ni selalu lupa. Contoh pernah sekali, tuan-tuan, sahabat saya, dia orang kata apa, kebetulan ada orang tanya, kami pergi makan. Jadi ada orang tanya depan saya tu, dia kata, ustaz, kalau kita makan, sebab yang dengar ni pun kawan saya ustaz juga. Jadi orang awam, biasalah dia jumpa kita ni, dia akan tanya sebab dia kenal. Dia tanya, ustaz, nak tanya benda boleh tak? Dia kata, ni nak Ramadan ni, kata, kalau kita terlupa makan ni macam mana, ustaz? Saya kata kalau terlupa makan, kita afallahu amma salaf, Allah maafkanlah, tak ada masalah. Cuma sebab kita terlupa, nisyan. Rufi al-qalam anis salasah, Allah angkat angkat hukum daripada tiga perkara. Antaranya terlupa. Kita terlupa Allah, terlupalah makan, halal. Macam baru ni saya puasa, hari Khamis baru ni, pergi ada program dekat mana saya dah tak ingat, dah satu kementerian. Sampai-sampai tu duduk tu Kementerian Wanita. Sampai-sampai tu dia sediakan air. Saya pun minum separuh air habis. Sebab selalunya kita memang minum. Tak, program memang dia sediakan air kosong, saya minum. Lepas tu bawa naik atas. Lepas tu KSU pun bagi tahu, dia berucap, sementara tunggu KSU cakap tu, saya pun minum lah. Saya pun tak faham apa yang KSU cakap. Tak apalah, sebab bidang dia orang kan, bidang kementerian dia orang. Tak apalah, saya pun minum habis, naik atas. Bila naik atas tu baru nampak muka orang, baru teringat, lah hari ni aku puasa. Nampak? Kita terlupa, biasa tu manusia. Jadi saya ni pun, kawan ni pun tanya, boleh tak kita teruskan puasa? Saya kata teruskan puasa, tak payah qada. Lepas tu dia tanya soalan kedua, ustaz, yang kedua satu nak tanya ustaz, bulan Ramadan ni, kalau bulan Ramadan ni ustaz, kita katakanlah kita ni, minta maaf lah tuan-tuan, dia tanya kan, saya jawab lah, kita ni kuat sangat lah, tiap-tiap pagi dah biasa tak sebelum Ramadan ni. Dia macam orang Arab, dia panggil futurul Arab, dia panggil.
makan pagi Arab. Sebelum pergi pejabat, dia makan dulu. Dia makan zahir dan batin lah. Batin dulu baru makan zahir. Jadi tak apalah. Tu buat orang Arab 4. Kita sebulan sekali nak kahwin 2 tak payah. Ha? Satu hari 4. Satu hari 4. Satu hari sekali dia mesti. Kalau tak dia sakit kepala. Itu nafsu masing-masing tuan-tuan. Kita pun makan je sejuk-sejuk. Minum air kelapa. Slow belaka tuan-tuan. Arab tak dia makan minyak dok. Makan dok. Panas belaka ke? Lembu, unta, kambing. Tiap-tiap hari dia orang makan. Jadi dia kata, Ustaz, saya kalau katakan saya tiap-tiap hari, tiba-tiba masuk Ramadan, hari pertama kedua tu saya terlepas Ustaz, macam mana? Kawan saya tu gelak, kok. Dia kata tanya soalan gitu kata. Saya kata ginilah, saya kata sama juga, dia kiyah kepada makan. Maknanya makan kita tak batal sebab terlupa. Sama juga kalau terjimak di waktu pagi bulan Ramadan, takkan orang kata apa? Tidak batal puasa dan teruskan puasa. Kawan tu gelak. Lepas tu orang tu pergilah, orang awam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Soalan bagus. Lepas tu tengah makan tu kawan kata, soalan gitu tanya budak-budak ni. Saya kata, dialah manusia, terlupa. Tuan-tuan, masuk Ramadan ni 2 tahun ni cerita ni, 2 tahun lepas ni. Masuk Ramadan tu, tuan-tuan tahu siapa hotel lepas? Ustaz. Ramadan pertama terlupa laki bini. Dia terjimak tuan-tuan. Dia pula telefon saya, kata, Syekh, ana terlepas Syekh. Adakah kena 2 bulan betul-betul? Dia risau. Saya kata tak apa. Sama juga kaedah dia. Dari tu mu gelak kat orang. Sekarang ni Allah bagi dah. Mu terlupa. Jadi perkara tu biasa. Terlupa ni. Bulan awal Ramadan, kita pun tak perasan. Suami terlupa, isteri terlupa. Sebab awal-awal tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan. Nafsu ni biasa. Benda yang tak boleh nak dielakkan. Benda yang perlu kita faham. Kena kawal nafsu ni. Nafsu perlu ada dan perlu orang kata apa? Dijinakkan. Itu sebab Islam suruh kita kahwin untuk menjinakkan. Suami nak nafsu dia, kahwin. Isteri nak jinak nafsu dia, kahwin. Tak ada masalah. Apa dia? Orang pencin. Dia orang pencin lagi ganas sebenarnya. Sebab kena tangkap khaluat tu pun Jabatan Agama kata ramah hak yang pencin juga kata. Jadi kena beringat lagi pencin lagi ganas sebab dia tak ada kerja nak buat tuan-tuan. Haji kata yang pencin kerja, yang tu tak pencin. Pandai-pandailah tuan-tuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfazna furujahun. Beritahu orang perempuan juga jaga mata. Dan bila mereka jaga mata dan mereka juga kena jaga kemaluan. Wala yubdinatun illa ma zahara minha. Cumanya dalam ayat ni dia tambah untuk orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Allah tak sebut. Dia kata just jaga mata, jaga kemaluan. Orang perempuan jaga mata, jaga kemaluan. Allah tambah lagi wala yubdina zinatahun illa ma zahara minha. Dan janganlah kamu tunjuk anggota tubuh badan kamu kecuali yang sudah memang dibenarkan. Ma zahara minha, yang terkeluar daripadanya. Maksud terkeluar ni maksud benda yang dah tak boleh nak, ada ulama tafsir, benda yang dah tak boleh kita nak tutup. Kita dah tutup pakai apa, baju kurung elok, pakai jubah elok, tapi nampak bekas, orang kata apa, bekas punggung bila angin tolak, tu tak boleh nak buat apa dah. Maka Allah maafkan. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Macam orang lelaki dah pakai seluar dah. Pakai seluar elok, tapi nampak bekas punggung tu. Kita dah pakai dah, besar dah seluar kita, bukan ketat sangat. Maka nak buat macam mana? Sebab dah tidak boleh nak tutup lagi dah. Takkan kita semua nak tutup. Dah pakai baju kena tutup lagi. Tak? Pakai dengan selimut dan sebagainya. Dah. Takkan susah sampai gitu Islam ni. Jadi, kecuali apa yang boleh dinampakkan. Ada ulama tafsir pula. Ma zahara minha, iaitu muka dan pergelangan tangan sahaja. Untuk orang perempuan. Lebih daripada itu, hukumnya haram. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Ayat ni juga. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Dan pakailah mereka itu akan khumur, iaitu tudung. Tudung ni maksudnya menutup dia bahagian kepala. Tutup hingga bahagian mana? Hingga bahagian juyub. Juyub ni ulama tafsir beberapa tafsiran. Ada ulama tafsir tempat collar collar jubah. Collar jubah. Tapi kita faham, kita ni orang lelaki collar jubah gini, orang perempuan collar jubah dia apa orang perempuan? Dia punya collar dia
Kola? Ni kola kita ni panggil kola. Cekak musang. Tak, cekak musang tak? Cekak musang. Hak ni bukan yang dimasukkan. Sebab zaman Nabi SAW atau orang Arab dulu, dia punya jubah dia punya collar dia luas. Collar dia luas sampai bahagian dada. Ya? Belah dia tu. Belah dia tu sampai bahagian dada. Untuk apa? Sebab orang Arab ni dia menyusukan anak dan antara tugasan-tugas kerja-kerja dia orang ni menyusukan baby. Dia ambil upah susu baby. Menyusukan baby kan? Macam Halimah Sa'diyah kan dia menyusukan Nabi SAW. Orang Arab memang culture dia macam tu. Orang perempuan ni kerja dia apa? Menyusukan bayi-bayi orang Arab. Jadikan anak susuan. Jadi bila dia buka macam tu. Dia selak je. Memudahkan untuk bayi itu isap. Itu mudah. Bukan bapak bayi. Bayi itu isap. Jadi maknanya memudahkan keadaan. Jadi bila Allah sebut juyubihin, maknanya tudung tu mesti di bawah belahan. Belahan tu mestilah di bawah dada. That's all. Sebab ada orang tafsir, dia kata, oh kita tutup di bahagian belahan kita ni lah. Jadi bila tutup di bahagian belahan, dada masih nampak. Jadi itu sebabnya ulama kata mesti di bawah dada, payudara maksudnya. Ini yang disebut oleh kebanyakan ulama-ulama tafsir, antaranya Dr. Wahbah Zuhaili. Ulama besar. Dia tafsir moden tafsiran. Dia, kalau ulama Islam memang ada tafsiran, ulama moden dia tafsir begitu, di bawah dada. Maknanya kalau orang perempuan dia pakai tudung, biar labuh bahagian dadanya. Cuma kita tambah lagi, biar tak nampak sayang, kiri kanan pun tak nampak. Belakang termasuk, maknanya tutup di bahagian tali bra dia tu. Faham tak tuan? Maknanya anak kita ke isteri kita kalau pakai tudung, biar bawah tali bra. Jangan sampai nampak. Sebab ada orang, setengah orang dia tengok tali bra pun dia dah ada nafsu lah. Hak tu yang masuk dalam surat khabar Metro dan surat khabar lain. Orang lelaki dia curi spender. Spender perempuan dia curi, tak tahu sebab apa. Dia curi, dia cium, bawa lagi. Sampai ada orang jumpa, dia apa? Polis dapat tangkap. Memang banyak spender perempuan dan baju dalam perempuan. Dia suka. Dia ni orang kata ada mental punya geng. Orang perempuan jarang kita jumpa penjayah perempuan buat macam tu. Dia curi suara dalam lelaki, memang suara dalam lelaki tak pedah tu. Sia-sia. Memang. Jadi tu sebab kena tutup belakang tu. Selesai. Tapi akibatnya tuan-tuan, bila kita tidak ikut syariat, akhirnya maksiat makin berluasa. Sebab benda ni bermula daripada mata. Betul lah Allah sebut dalam ayat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, perbincangan kita berhubung tentang melihat kepada orang lain, kepada orang dengan nafsu, hukumnya adalah haram. Jelas. Sekarang ni tengok budak dia panggil amrat. Budak lelaki. Orang lelaki dia tengok budak lelaki comel. Amrat. Comelnya, naik nafsu, haram. Kena jaga budak ni. Sebab apa? Takut diliwatnya. Na'udzubillah. Benda ni mungkin tak berlaku dekat kita, tapi berlaku di tempat-tempat lain. Contoh, di negara yang susah kahwin. Macam Syria, tempat saya belajar dulu, susah kahwin tu tak? Umur 40 baru kahwin. Sebab syarat nak kahwin kat sana, mesti cukup segalanya. Mahar 100,000 muqaddam wa muakhara. Bayar cash 100,000 dan hutang 100,000. Mana kalau cerai, bayar hak 100,000 tu. Jadi itu sebab dia orang, kita nak dengar dia orang bercerai, jarang sangat. Orang perempuan penampar lelaki senyap, lelaki dia kahwin. Buat dia. Sebab apa? Kalau dia lawan balik, jadi masalah, dia kena bayar balik 100,000. Sebab hutang tak bayar lagi. Nak kahwin tu payah tuan-tuan. Tu satu. Duit. Yang kedua, rumah mafrush dipanggil. Bukan sewa, beli. Rumah wajib beli. Bukan rumah saja. Dalam tu mafrush dipanggil. Mafrush mesti penuh. Mesti komplit. Ada katil, ada tilam, ada tempat makan, kabinet, everything kena ada. Barulah dia boleh kahwin. Jadi nak cari tu, lepas belajar, confirm tak dapat. Jadi tu orang 40 tahun kat atas kahwin lah. Kawan saya pasal dia meninggal dah, arwah dah kawan tu. Dia datang Malaysia tu, dia buat CD buku. Dia datang jumpa saya dekat Shah Alam. Alhamdulillah dia dapat projek. Boleh tahan juga dia dapat tu. Umur dia masa tu dah masuk, dia tua saya lebih kurang 10 tahun. Masa dia datang jumpa saya tu umur dia 30.
Umur saya 30, umur dia 40. Dia kata dia baru nak start kahwin. Baru nak kahwin. Dia terkejut tengok saya dah ada anak 2 orang. Kau dah ada anak 2 orang? Oh, aku baru nak kahwin. Kata. Alhamdulillah dah cukup duit lah. Dah cukup duit lah. Kata. Rumah pun baru beli. Dia baru penuhkan isi-isi rumah. Dia baru nak kahwin. Dia dah kahwin. Alhamdulillah dapat anak 2 orang baru ni. Kena bom di Syria. Kebetulan dia pergi ziarah. Halab tu dia pergi ziarah makcik dia. Dia kena bom kat situ. Tapi dia bukan pergi perang. Dia bukan IS punya geng. Tapi dia ni orang baik. Dia kerja dekat Dimash. Dia keluar pergi Halab tu nak pergi tengok makcik-pakcik dia. Kena bom tuan-tuan. Habis mati semua satu family. Cuma isteri dia tak tinggal lah. Isteri dengan anak dia ada 2 orang dekat Dimash. Tuan-tuan perempuan. Payah. Dekat tempat-tempat macam tu, bila dia susah payah nak kahwin, maka akan adalah benda-benda yang macam ni. Iaitu liwat. Dia liwat siapa? Budak-budak kecil. Dia liwat budak-budak yang orang kata apa, nampak comel, amrak. Maka hukumnya kena berhati-hati. Ini pun tetap diharamkan oleh Islam. Yang ini lebih dahsyat lagi, orang perempuan tengok perempuan naik nafsu juga. Saya ingatkan benda ni tak berlaku. Bila tanya ada budak-budak universiti datang jumpa saya, dia kata dia duduk asrama, dia kata, "Ustaz, macam mana nak buat ni Ustaz? Kawan saya dia suruh saya layan dia." Saya kata, "Layan macam mana?" "Layan macam suami." Saya kata, "Macam mana awak suami, awak perempuan?" Dia kata, "Perempuan dengan perempuan." Kita pun jadi pening tuan-tuan. Budak universiti. Tak mau bagi tahu universiti mana. Datang bilik saya kat UKM tu. Tapi bukan UKM lah. Pastinya bukan UKM. Saya define UKM. Bukan UKM. Ni universiti lain. Saya kata, sudah. Dia tanya macam mana nak nasihat. Saya kata, ni kena jumpa kaunselor lah. Cuma dari saya ni, saya hukum, memang hukumnya haram. Dia ni ada masalah lah. Kamu tak boleh lah kawan dengan dia. Dia kata, "Ustaz, dah beberapa kali dia cuba nak mengganggu saya tengah tidur. Jadi memang susah lah Ustaz. Jadi dia kakak, kita adik." Dia jadi macam tu. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, benda ni selalu kita dengar macam tak logik, tapi benda tu wujud sebenarnya. Itu sebabnya betul lah Allah bagi tahu, jaga mata, jaga kemaluan. Baik, tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian. Seterusnya, tahrimun nazar ilal aurat. Apabila kita bicara tentang melihat aurat ni tuan-tuan, melihat orang dengan nafsu hukumnya haram, dan sekarang ni hukum lebih kepada perbincangan berkaitan tentang melihat aurat secara khusus. Boleh tak kita melihat aurat? Tahrimun nazar ilal aurat. Melihat aurat orang yang berlainan jenis dan sama jenis. Boleh ke tidak? Wa mimma yajibu ghaddul basar 'anil aurat faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nazar ila al-aurat. Seperti mana kita ni wajib menjaga mata daripada melihat kemaluan ataupun melihat kepada aurat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang orang Islam melihat kepada aurat secara umum. Walau kana min rajulin ila rajulin, walaupun kamu melihat aurat lelaki. Contoh, mandi dalam bilik air. Geng-geng ni semua telanjang bulat belaka. Apa Ustaz? Sama kita. Dia pun angry bird, kita pun angry bird. Sama-sama angry bird. Hukumnya haram. Tak boleh. Sebab tak boleh tengok aurat orang lelaki. Kecuali dia ni doktor atau tok mudim. Boleh tengok. Tengok aurat budak baru nak sunat. Boleh. Sunat adik. Tak ada masalah. Mudim tengok okey. Tapi sekarang jangan tunjuk orang. Tengok. Tok mudim ke, doktor ke, kalau dia nak tengok walaupun orang tua, tak ada masalah. Orang tua baru masuk Islam, umur 43 tahun, nak pergi sunat, doktor tengok. Boleh? Boleh, tak salah-salah. Tak apa lah. Doktor kata, "Ustaz, tak apa ke tengok Ustaz?" Tengoklah awak doktor. Yang tak boleh tengok saya. Tugas saya hanya ajar dia macam mana nak jadi Muslim dan jadi mukmin. Tapi bab-bab nak potong, itu doktor dengan tok mudim. Tu doktor buat, cuma jangan selfie lah pula. Ni selfie ambil masuk dalam Instagram, hukumnya haram tuan-tuan. Sekarang ni semua selfie tuan-tuan. Menyambut bayi pun doktor pergi selfie. Tuan-tuan, orang pesakit elok-elok tengah-tengah menunggu nak tu. Itu memang tak boleh, hukumnya haram. Lelaki tengok lelaki, hukumnya haram. Tu sebab lelaki aurat dia daripada pusat sampai lutut. So kena jagalah. Yang pergi main badminton ke, kena jaga. Tengok main bola pun kena jaga.
Jadi kita kena elak. Tu sebab jadi satu polemik ataupun perbalahan juga dalam kalangan ustaz-ustaz. Dia kata boleh tak kita nak tengok bola sepak? JDT lawan Kedah. Tu hak yang aurat orang Melayu. Tengok hak orang putih tu. Manchester United. Tengok orang putih pula punya kepala lutut. Jadi ulama bincang kat sini. Boleh ke tak boleh? Warak tak payah tengok. Tapi tengok kepada al-umur bi maqasidiha. Setiap perkara itu lihat kepada dia punya niat dia. Main bola tu hukumnya harus. Tapi perbuatan tutup aurat itu jadi haram. Jadi kalau kita nak tengok benda harus, boleh tak? Tengok bola. Tengok bola, boleh. Tengok bola. Oh, kita memang datang tu nak tengok bola. Tengok orang main bola. Oh, Masya Allah. Go kita. Lepas tu boleh tak jamak kau salah? Boleh, tak salah. Sebab apa? Sebab kita datang tengok bola. Tapi yang jadi haram, bila kita datang daripada jauh, daripada Kedah, daripada Langkawi, datang ke KL semata-mata nak tengok lutut kepala lutut safi-safi. Tu haram. Nak tengok kepala lutut pemain bola, hukumnya haram. Sebab kamu sengaja nak tengok aurat orang lain. Itu haram. Tuan-tuan puan. Habis orang kata, Ustaz, wrestling boleh tengok gitu. Wrestling pun tak boleh tengok, itu jelas-jelas tak boleh tengok. Sebab memang wrestling tu buka aurat. Tak, kita tengok Allah. Pender saja kata. Hulk Hogan pun tutup aurat, malu dia kata. Tak, Atomic Warrior baru meninggal dia baru ni. Tengok Gusti yang tak tutup aurat, hukumnya haram. Tak boleh. Orang kata, Ustaz, niat dia nak tengok Gusti. Tak boleh. Gusti tu sendiri pun yang kebanyakannya menunjukkan aurat. Yang perempuan pun dia punya manager pun tak tutup aurat. Macam mana Ustaz tahu? Saya tertengok saja. Orang tanya pula macam mana Ustaz tahu? Parah. Baik tuan-tuan. Dah, iyalah nak jatuh hukum kena tahu apa dia jadi. Dia tengok, tak boleh, tak lepas. Ya, tuan-tuan. Kalau banner badan pun sama juga, tak boleh. Sebab kita tengok benda tu. Itulah sebab kita ni tuan-tuan. Silap juga kita ni. Kita nak masuk pertandingan macam sukan apa semua, kita terikat dengan undang-undang barat. Tak? Nak terlibat dengan gimnastik. Kena pakai pakaian yang dia orang dah tetapkan. Sebab macam mana kita nak jadi orang beriman? Nak jadi hamba Allah Taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ard alladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah dah maklum dalam surah Al-Furqan ayat 63. Allah bagi tahu orang beriman ni jalan atas muka bumi, dia sangat warak. Dia sangat tawaduk. Dan bila orang kafir nak masuk, nak orang kata apa, nak ajak buat benda-benda haram, mereka akan kata qalu salamat. Bye-bye. Selamat. Macam Nabi buat, lakum dinukum waliyadin. Tak? Orang kafir datang, Muhammad, boleh tak kamu beriman dengan kami satu hari, esok kami sembah Tuhan kamu pula sehari. Kita tukar-tukar, tabadul ad-dini. Bertukar-tukar agama. Nabi jawab apa? Lakum dinukum waliyadin. Samalah juga kita. Orang kita nak masuk dalam pertandingan Ratu Cantik. Kita bagi tahu kita nak pakai pakaian yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau tak bagi, kita mantap. Takkan mata-mata nak dapat emas, saya pun tak faham. Mufti Tan Sri Hasani pun dah beritahu, tak boleh. Kita pun kata, tak apalah, yang penting emas kita dapat. Ni masalah. Satu. Yang kedua, nak tunjukkan bodybuilder, nak tunjukkan body tu tuan-tuan. Nak apa ni, apa tadi? Pertunjukan bina badan. Boleh, tak salah bina badan. Badan digagahkan, nampak orang Islam gagah. Nah, tapi dengan syarat, nak masuk pertanding tu mesti tutup daripada pusat sampai kepala lutut. Oh, tak boleh. Saya pernah cakap benda ni kepada salah seorang yang terlibat. Dia tak boleh Ustaz, sebab punggung tu pun dia, walaupun kita pakai spender, dia nampak ketak-ketak tu, dia bagi ada markah kat situ. Lepas tu kaki tu dekat peha tu, dia ketak-ketak tu, itu ada markah dia kata. Pula. Saya kata yang depan tu ada markah tak? Hak tu tak, dia kata, tak terkeluar dia markah. Tapi kenapa kita ikut? Jadi kita setuju dengan apa? Dengan penganjur ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sukan antarabangsa. Jadi ini artinya kita pun hantar kalau dah macam tu. Mana haram kita mendedahkan aurat anak bangsa kita, orang Islam kita, tuan-tuan. Akhirnya kita telah banyak ikut apa yang dibawa oleh budaya-budaya luar, tuan-tuan.
kita menggadai agama kita sendiri. Baik, tuan-tuan. Maka hukumnya tetap boleh dan hukumnya haram. Ya. Kecuali dia tutup aurat, itu jadi baik. Jadi harus nak tunjuk body, tak salah. Baru ni ada satu, dekat mana? Satu kampung, dia buat pertandingan bina badan. Bina badan Islamik. Kampung. Di setiap kampung, orang kampung body misalnya kan. Tapi dia orang ni tetap dan dia tegak. Banding dengan saya perut ke depan tau. Saya risau tu, makin depan perut saya. Macam mana ni? Tadi, baru ni kuliah subuh dekat Madani tu, dia orang kata, Ustaz, perut ke depan nampak. Sedih saya. Sebab perut ke depan, kita nak ikut sunnah Nabi, perut tak mau ke depan. Jadi sekarang ni kena masuk gym lah. Dia ikut Ustaz Fahim main tak jadi tu, tuan. Seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Perut ke depan tu, tuan, makan masuk lebih. Jadi orang kampung dia buat, ketua kampung tanya, Ustaz, boleh tak kita nak buat pertandingan? Saya kata boleh. Tutup dari pusat, tutup. Oh memang Ustaz. Sebab kita buat jelas sikit. Kita tak pakai luar. Kita pakai kain plekat. Dia pakai kain plekat dari pusat sampai lutut. Pakai kain plekat. Jadi tuan-tuan, saya kata kalau macam tu okey, tak ada masalah lah. Kalau tunjuk body kan, badan ketat-ketat okey. Cuma jangan orang perempuan sudah. Yang lain ni lelaki saja. Cuma dia tanya, boleh orang perempuan tengok? Boleh. Sebab yang lain bila bukan orang perempuan boleh tengok, orang lelaki boleh tengok. Cuma kalau orang perempuan tu tengok tiba-tiba naik nafsu, maka haram ke atas dia untuk tengok. Gitu. Jadi maknanya kembali kepada tuan punya badan. Dan kalau orang tu naik nafsu, kalau ikutkan dalam satu kitab Mughnil Muhtaj, mazhab Syafi'i, orang ini sampai bekak. Mazhab Syafi'i pakai tangan pendek pun jadi haram. Sebab apa? Tangan lelaki tu ada bulu-bulu. Orang perempuan tengok naik nafsu. Boleh jatuh haram dalam mazhab Syafi'i. Saya kata berat ni. Kalau pakai pandangan ni, habis kita tuan-tuan. Jadi kita tak pakai hak tu. Kita pakai hak yang biasa saja. Pusat sampai lutut. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam hal ni, kita tengoklah kepada orang yang tengok tu. Tengok macam mana setara dia. Jadi kebetulan yang minum dengan saya tu kata, Ustaz, macam ni harus ke? Saya pun tengok. Dia tu memang tak handsome lah. Cuma dia pakai seluar tu nampak seluar dalam. Hukumnya tetap haram sebab nampak apa yang di dalam. Tak? Dia kalau macam tu keadaan dia naik, KD tengok pun, KD pitam tengah jalan tu tuan. Boleh lah sebab nampak yang dalam. Sekarang ni orang perempuan sama juga. Dia jadi pelan. Dia pakai linen putih. Linen putih. Dia pakai pula dalam baju dalam kontras. Hukum tetap haram. Nampak? Mungkin dalam kalangan orang tua-tua tak pasal ni. Yang muda-muda ni nampak. Dia pakai, dia pergi ke Giant, dia pergi tu, dia pakai baju linen dalam kontras. Baru ni saya pergi Terengganu, ceramah di Terengganu. Pergi lari, orang rumah saya pergi suruh beli baju batik. Sebab kami kan pakai batik. Saya pergi tengok tu, nak kain krip. Dia tanya kain krip, saya pun pakai kain krip. Ni nampak nipis. Dia kata tebal sikit tak ada. Dia kata ada hak ni jenis ni. Tapi yang kain, yang dia kata, Ustaz, yang ni nampak cantik Ustaz. Hak putih, dia warna krim-krim. Memang cantik tapi nipis lah. Dia kata, Ustaz, dia memang nipis. Tetapi ada cara pakai dia. Saya kata, kita boleh lining ke? Lining dalam. Tak. Jangan boleh ni. Krik ni kalau kita boleh lining tak sedap pakai. Tak lah orang perempuan pakai. Dia tak suka pakai klik. Pula. Macam kita orang lelaki, kita boleh lining pula tak ada rasa apa. Rupanya, dia ada satu jenis coli. Kita hari ni coli. Pergi beli kat pasar malam. Pergi kat market, dia satu coli yang bunga timbul. Jadi kita pakai, orang perempuan pakai coli tu, dia pakai warna-warni coli tu. Lepas tu dia pakai pula baju krip ni, baju batik ni, dia lekat pada badan. Nampak seakan-akan ada bekas bunga dia akan keluar. Cantik Ustaz. Dia cakap kita tak nampakkan aurat. Dia sama macam fashion bunga
bunga-bunga baju juga? Tak sama. Sebab nampak yang dalam tu. Yang dalam tu menyebabkan kepada nafsu lelaki menjadi lebih tidak terarah. Itu sebabnya kena berjaga-jaga. Hari ni macam-macam pakaian yang boleh membawa kepada maksiat. Dan kena beringat, orang lelaki mahu, orang perempuan pun mahu. Hak lelaki sekarang ni, jenis trend sekarang ni, kalau pakai seluar dia ketat. Ketat dia singkat. Stocking tak pakai saja. Dia pakai yang stocking kecil dah. Saja seluar kecil. Macam wak doyok pakai tu. Dia memang style sekarang tu. Wak doyok okey juga, dia pakai coat nampak besar juga. Ni memang singkat betul. Dia apa ni, dia punya ketat tu, ketat sungguh. Ketat. Tu kena beringat. Kalau katakan orang perempuan tengok jadi bernafsu, maka boleh bawa kepada haram pakaian tersebut. Baik. Begitu juga orang perempuan kepada orang perempuan tak boleh tengok. Perempuan-perempuan auratnya dengan nafsu Perempuan-perempuan aurat dia dari pusat sampai lutut. Kalau orang perempuan Islam dengan perempuan Islam. Kalau perempuan Islam dengan perempuan bukan Islam, aurat dia sama macam orang lelaki yang bukan mahram. Jadi itu sebabnya nak potong rambut, orang perempuan kena cari orang Islam dulu. Cari orang perempuan Islam. Ada apa dia panggil? Salon orang perempuan muslimah. Ada, wajib pergi dulu. Sebab dia nak tunjukkan aurat kita ni. Kalau tak ada, maka barulah kita boleh pergi kepada orang bukan Islam. Tu dia punya kaedah dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh nak buat apa, tu hukum tuan-tuan. Maka kita terimalah. Ambil benda tu. Cuma orang Islam ni pula, satu hal, bak rambut ni yang pakar kebanyakannya Cina. Yang hebat ni yang dia potong betul-betul, kebanyakan Cina. Khusus sampai orang dia sambut habis 1,400, 1,500 untuk jaga rambut dia. Orang perempuan. Jadi dia potong tu, siapa yang potong? Orang bukan Islam. Kalau pergi ke orang Melayu, tak jadi dia kata. Kalau macam tu keadaan, kalau tak ada kepakaran, suami pula nak yang bentuk yang dia nak, macam contoh layer, maka dia dibenarkan untuk orang yang pakar. Tapi mana tak ada langsung cari semua tak jumpa. Dia potong ni dah tak boleh nak cakap, tak boleh tak jumpa dah. Dekat Bangi Gateway ni pun ramai orang apa ni, salon muslimah. Dia potong rambut elok-elok. Boleh pergi, tak salah. Jadi selesaikan orang Islam dulu. Lepas tu kalau dah sangat, barulah boleh cari orang bukan Islam. Itu untuk jaga kewarakan lah, untuk elak. Perempuan Muslim dengan perempuan Muslim, perempuan Muslim dengan perempuan bukan Muslim. Kalau tengok dengan syahwat, lagilah hukumnya haram. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim, la yanzuru rajulu ila aurati rajuli wala tanzurul mar'atu ila auratil mar'ati. Jangan sekali orang lelaki melihat kepada aurat orang lelaki, dan jangan orang perempuan melihat kepada aurat orang perempuan. Wala yufdi rajulu ila rajuli fi thawbil wahid. Jangan pula orang lelaki tidur ataupun berpakaian dalam satu pakaian. Maknanya satu kain plekat pakai dua orang. Tu Nabi sebut, bukan saya sebut. Maknanya begitulah lebih kurang. Tidur dalam satu selimut pun tak boleh juga. Dia belaga-belaga ni tak apa nak bagus. Jadi elakkan. Fi thawbil wahid. Walal mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Begitu juga perempuan dengan perempuan dalam satu pakaian atau satu tempat tidur. Maknanya dalam selimut yang satu. Sebab elak daripada fitnah. Benda ni memang kadang-kadang kata, oh Allah, takkan Nabi boleh cakap lagi ni? Ya. Kan tadi saya sebut, dah ada yang buat macam tu. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dekat mana? Dekat asrama dan seumpamanya. Ya, tuan-tuan puan. Wa aurati rajuli allati la yajuzu an-nazar ilaiha min rajulin aw imra'atin tahaddada fiha baina as-surah war rukbah. Paling pasti aurat antara lelaki dengan lelaki, muslimah dengan muslimah adalah di antara pusat dan daripada pusat sampai ke lutut. Ya. Orang perempuan sama-sama dia pusat sampai lutut. Orang perempuan dengan family dia, dengan mahram dia. Dia dengan anak, katakan ibu dengan anak lelaki.
aurat dia mana? Haji? Hah? Anak lelaki? Apa? Aurat ibu dengan anak lelaki. Pusat lutut sama juga. Maknanya pusat lutut tu aurat. Sama-sama perempuan muslimah, dan perempuan itu dengan ahli keluarga yang dinamakan sebagai mahram. Jadi kalau dalam rumah dia tutup pusat berlutut, tutup aurat, tutup, tak ada salah. Cuma kharijin anil adah. Dia terkeluar daripada adat. Adat kita ni mesti tutup jugalah tuan-tuan. Jarang mari kita makan malam dia hidang dia pakai seluar saja. Baju tak pakai. Tak pernah tuan-tuan. Takkan berlaku benda tu. Dia keluar daripada adat. So kena ikut adat juga. Adat kita tutup, maka tutup. Daripada atas dada sampailah bawah lutut. Jadi itu merupakan adat yang perlu kita ikuti. Ya. Sama juga macam anak perempuan kepada bapa dia. Sama juga. Cuma zaman fitnah ni kena elak. Benda yang boleh bawa kepada maksiat. Terkeluar daripada aurat, terkeluar daripada ahli waris, mahram adalah sepupu sepapak dan juga adik ipar dan juga anak saudara sabit. Maksudnya mereka tu semua tak boleh tengok aurat kita. Kalau saya dengan anak saudara saya, perempuan, anak saudara sebelah isteri, dia sabit budak tu dengan saya kerana isteri saya disabitkan. Maka aurat dia tak boleh tengok saya daripada pusat sampai lutut. Panah macam mana pun pakai kain pelekat daripada pusat sampai lutut. Bawah lutut tutup. Tak boleh, tak apa anak saudara, kita pun buat kain pelekat tu jadi macam Tarzan punya seluar tu. Tu tak boleh. Panah macam duduk depan TV panah, tak boleh. Sebab itu aurat kena jaga. Anak saudara kita pun sama juga, dia kena tutup habis. Dia tidak boleh membukanya kerana ia adalah diharamkan dalam Islam. Seperti mana diharamkan kita tengok, haram juga kita sentuh. Tengok, wa ma yajuzu an-nazar ilaihi min al-awrat la yajuzu massayat au bi juz'in min al-badan. Kalau diharamkan kita sentuh, pegang punggung, itu haram. Pegang, tengok tak boleh, pegang pun tak boleh. Ni kadang-kadang kita buat gurau-gurau tuan-tuan, pukul punggung. Haram. Tak boleh pukul kawasan tu. Nak pukul kawasan ni ya. Allah syekh, pak. Bahu. Okey. Allah syekh, punggung dia. Itu haram. Orang Arab tuan-tuan, pantang larang dia sangat keras. Pertama, tak boleh bergurau pegang punggung. Kita orang Melayu pegang punggung biasa. Atas punggung orang. Dia pun cari punggung kita, pukul balik. Orang Arab tak ada main gitu. Arab, dia boleh main kepala. Kita orang Melayu, kepala jangan sentuh. Kau sentuh kepala aku, kau jaga. Dia tak boleh. Main kepala, minta maaf. Arab kepala, kau jumpa. Kau kepala, tu biasa. Saya bawa atas kepala ni, banyaklah kena hantuk dengan Arab. Gong gitu, biasa. Tapi dengan Melayu, sentuh kepala, minta maaf. Jangan main-main. Kepala ni, minta maaf. Lebih dahsyat lagi, kepala bapak dia panggil. Lagilah nak marah tuan-tuan. Tak boleh. Kau jangan main-main kepala bapak. Kepala mak, kepala bapak jangan main-main. Dia tak boleh orang Melayu ni, kepala. Tapi punggung dia main biasa-biasa. Itu sebab budak-budak sekolah duk main apa? Main kentut. Budak-budak universiti main kentut. Dia pergi kat muka orang, kentut atas muka. Itu haram tuan-tuan. Pegak tuan-tuan. Ni benda yang realiti orang muda dia kena. Orang muda dia tanya hukum gini lah. Kata boleh tak kita main kentut muka ke muka? Memang tak boleh dah bos. Pelik-pelik tu. Orang Arab memang tak ada main kentut-kentut ni. Sebab orang Arab cukup pantang kentut depan orang. Tuan-tuan tengah makan, kentut. Arab cukup marah. Muka akan berubah. Kawan baik. Ya Syekh Aim. Dia akan marah. Padahal kita terkentut. Dia tak apa. Kita yang penting kita lari masuk dalam bilik air, tak ada masalah. Dia bilik air ambil uduk kan. Ni tempat ambil uduk, bilik air kat belakang. Kita tengah ambil uduk, dia masuk bilik air. Kita kena, Syekh, masuk bilik air. Masuk air kejap. Dia masuk Arab. Cakap Arab mana ni? Masuk bilik air. Dia kentut. Buk. Keluar. Dengar. Kita dengar. Mu ketuk kuatnya. Tak ada lah kita cakap gitu.
Dia orang buat dia sebab duduk kentut dalam bilik air. Dia yang tak boleh, kita tengah ambil wuduk, kita kentut. Oh, air. Cukup air. Kita orang Melayu tak ada masalah. Tok Imam lah. Duk akak-akak punggung gitu je tuan. Tak boleh tuan. Berat gitu. Kita dengan isteri, orang perempuan Arab pun dengan suami dia, suami dengan isteri sama juga. Dia tak kentut. Dia lari masuk bilik air. Dia kentut lah macam mana cara kentut. Lepas tu dia keluar balik. Kalau terkentut, kalau dia nak kentut sangat tak tahan pun, dia akan keluar tanpa bunyi. Bau tersebar bau tu, tak ada seorang tak ada. Saya kentut tak ada. Semua senyap bau tu. Tu cara dia orang. Kalau tak sabar sangat, tak tahan sangat tuan-tuan, kadang dalam majlis kan, dia tak boleh buat apa. Tu dua. Yang ketiga sendawa. Sebenarnya ni adab tuan-tuan. Sendawa, Nabi tak pernah sendawa. Sendawa pula, apa ni, menguap, Nabi tak pernah menguap. Sendawa ni sendawa. Macam sendawa? Kita. Itu pun orang Arab cukup pantang. Yang kedua orang Filipin. Orang Filipin tak boleh sendawa depan dia. Aib. Kita sama juga macam orang Arab. Kita ya Syekh. Wallah aib ya Syekh. Dia tengah makan, dia berhenti makanan. Ini pengalaman lah sebab saya duduk Arab 12 tahun. Jadi kita belajar pengalaman gitu lah. Saya tahu hak lain-lain ni sebab apa? Dalam asrama saya tu campur orang Filipin, orang Malaysia, orang Indon, orang Thailand, orang Arab. Habis semua negara Arab adalah Algeria, orang Afrika semua jenis. Dia Djibouti, Uganda, orang Rusia, tahulah. Orang Rusia dia happy go lucky. Musim sejuk, kipas bergerak, dia lari-lari put, dia sampuk atas, dia bergantung atas kipas patah. Dia buat dia tu orang Rusia sebab terlebih makan minyak kuda. Tu dia aktif luar biasa orang Rusia ni. Tapi dia orang baik, dia kawan-kawan baik suruh. Dia setia kawan tu ada. Baik tuan-tuan puan. Jadi sentuh punggung tak boleh, hukumnya haram. Ini tempat-tempat aurat. Dalam keadaan darurat. Darurat ni memang boleh dinafikan, dibenarkanlah. Wa kullu ma dzakarna tahrimu min al-aurat masyrutun bi adami ad-darurah aw al-hajah. Dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Contoh, kita tengah duduk lepak tepi kolam, tengok ada orang perempuan lemas. Tak ada orang nak selamatkan. Maka tuan-tuan pandai berenang, wajib terjun. Wajib terjun, tak boleh tengok astagfirullahalazim, tak boleh, tak tutup aurat, balik dia. Orang tu lemah, haram sebab kita biarkan orang tu mati. Jaga nyawa dia. Jadi Haji boleh terjun, terjun, tarik dia, ambil dari atas. Nak tarik tu Allah terkena tempat-tempat tertentu. Sebab dia perempuan, tak ada masalah, kita cuba elak daripada sentuh. Tersentuh juga sebab dia bergerak kan. Tadi dekat fakulti dari UKM. Ada budak duduk atas atap nak terjun. Petang ni saya duduk kat UKM ni. Tapi dan diturunkanlah pengawal, dia stres. Tu panggil masa dia nak tarik, tarik. Kata, "Ustaz, saya terpegang lah Ustaz." Terpegang apa? Tempat-tempat tertentu tak ada masalah. Mu tarik tu tak ada, sebab terpaksa. Bukan mu saja nak pegang. Saja nak pegang hukumnya haram, tapi kalau dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Bila dah sampai atas, orang tu dah tercungap-cungap nak bagi PCR. 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 Mana datang PCR tu ni? CPR. Nak bagi CPR. Kita tak boleh terus. Tolong. Tak ada. Bila tak ada, kita kalau tak mati orang tu. Tekan. Boleh. Tapi kalau ada orang perempuan, tak boleh buat, saya buat. Tu hukumnya haram. Yang perempuan tu, saya tak reti, minta maaf, saya tak reti. Tolonglah awak buat. Kalau kita buat, okey. Terpaksa. Sebab tidak ada orang lain yang boleh buat. Dia kalau orang perempuan tu muda, ramailah nak buat. Kalau yang tua, semua buat tak. Dia selalu dia sedar sendiri. Tak boleh, kena buat tuan-tuan. Sampai orang tu boleh sedar dan hantar ke hospital dan sebagainya. Baik. Semua itu, madzakar min jawazin nazar masyrut bi amanil fitnah wa syahwah. Sama juga. Jadi dalam darurat pun, mesti dengan syarat, kita kena agar tidak bersyahwat ketika kita pegang atau kita melihatnya. Doktor pun sama juga. Bila nak sambut
kita kena jaga jangan sampai nafsu. Bernafsu hukumnya haram. Yang berdosa adalah doktor tu, bukannya pesakit. Selain doktor yang terpaksa menyambut, dia kata, Ustaz, tak ada apa dah Ustaz. Memang Ustaz. Kita tengok cepat. Malas tak tengok Ustaz. Muak tu kata. Satu hari tengok banyak mana kata. Muak Ustaz. Tak lalu dah tengok. Jadi tak apalah, dia tak ada perasaan langsung. So, okey. Dia doktor kali pertama tengok tu nafsu kali ada. Lepas tu tak ada dah. Dia nak ajar nafsu tu. Dia tak apalah, dia kena lawan lah tu nafsu tu. Kalau dia bernafsu, dia berdosa. Wallahu alam. Baik tuan-tuan, ada soalan? Ini hukum haram melihat kepada aurat. Baik, ada soalan? Ada? Yang Zakir dalam YouTube. Kecoh juga itu. Dia orang kata saya Wahabi sebab sokong Dr. Zakir Naik. Dekat sini lah. Saya kata apa pula Wahabi pula, kita sokong dakwah kan. Kalau Wahabi, itulah Ustaz. Tapi sebab saya sokong, saya kata kenapa kita sekat. Dia bukan ada buat apa-apa pun. Dia mengislamkan orang. Oh, ada dia ambil kepetikan-petikan tu. Dia orang masuk, dia kata, ni salah seorang lagi Wahabi kat Malaysia ni. Saya kata, wah, saya Wahabi rupanya. Saya pun tak tahu. Macam-macam dia orang ni, tak ada kerja. Baik tuan-tuan, ada soalan? Tak ada? Tak. Bulan depan tak ada tak? Ramadan? Cuti tak? Tak ada kan? Memang tak ada kan? Dah masuk Ramadan. Kita cuti sampai bulan mau. Raya buat puasa kan? Dia memang standard dah. Puasa sebulan. Duduk Lampung boleh tak masalah? Yang berkaitan dengan puasa ada. Ya. Okey, terus. Okey, berkaitan tentang orang lelaki pasangan suami isteri yang baru kahwin. Ni bukan hok pencen ni. Dia baru kahwin Ramadan ni tahan dah. Macam mana nak buat? Kalau bersetubuh dalam keadaan mereka berpuasa, confirm yang lelaki kena 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ni berat tuan-tuan. Memang saya tengok dia punya pentafsiran pun, maknanya berturut-turut tu sampai dekat lagi 3 hari nak 2 bulan, tiba-tiba kita tak ulang balik dari awal. Dia punya orang apa? Syaitan. Jadi macam mana nak buat ni? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kita batalkan puasa, kemudian kita jima', tak kena kafarah, tetap berdosa. Tetap berdosa sebab mencari jalan untuk buat benda yang diharamkan oleh Islam. Faham? Dalam mazhab Hanafi, dibenarkan demikian, dan orang itu berdosa kerana berbuka puasa. Tetapi tak berdosa jima'. Dan tak kena pun kafarah 2 bulan berturut-turut. Jadi dalam hal ni, tengok macam mana kita. Kalau boleh sabar, sabar. Bila saya cakap sabar, semua orang senyum dia. Sebab orang muda dia tak boleh sabar. Kata, Ustaz, tak boleh, air keluar kot telinga Ustaz. Jatuh setitik Ustaz buat. Maka kalau dalam keadaan, pilihlah.
buka puasa. Tapi kita tetap dalam mazhab Syafi'i dan ganti hari tersebut saja. Suami kena ganti hari tersebut, isteri pun kena ganti hari tersebut. Dan berjimuk mereka berdua itu pada hari tersebut, dalam mazhab Syafi'i tetap berdosa. Cuma dalam mazhab Hanafi tak berdosa kerana mereka telah pun berbuka puasa. Ini pandangan yang disebut oleh para ulama. Sebab dalam mazhab Syafi'i dia tak ambil helah syariah. Dia tak helah-helah. Cari helah untuk buat benda haram. Tu tak terima dalam mazhab Syafi'i. Kita puasa lah. Puasa kalau daripada kita berjimak juga hari tu, kita kena berturut-turut. Ini bagi yang baru kahwin. Boleh ya? Kahwin lah? Betul hang tanya soalan? Oh, okey. Ingatkan baru kahwin. Ya je. Dia tak tahu. Maksudnya? Oh, dia tak tahu. Ulama pada hari ini tidak menerima atau tidak tahu. Ilmu telah tersebar dengan begitu luas. Kecuali kita berada di negara kafir. Orang baru masuk Islam. Jadi kalau katakan dia dengan isteri, ganti 2 bulan betul-betul mengikut puan dia. Dia tak tahu. Lain ceritanya. Masalah Allah maafkan dia, dan puasa dia tu dia kena ganti hari, tapi dia tak kena sebarang hukuman kafarah. Sebab dia baru masuk Islam. Kalau sakit yang tak dapat dielakkan, memang ada pandangan ulama boleh teruskan. Maknanya dia cuti pada hari sakit tu, kemudian dia sambungkan. Sebab la yukallifullah, dia benda yang dia tak mampu. Sakit dapat ditahan. Dia boleh sakit, kemudian dia sambung baki-baki 2 bulan tersebut. Dia pada awal hari pertama 2 bulan betul-betul. Wallahu a'lam. Baik. Okey, kalau dia tak mampu barulah dia boleh pilih yang next 60 hari. Dia kena dulu try. Oh tak boleh, selok ni. 2 sebulan pun aku selok dah kata. Tak larat, memang lembek. Lepas tu baru ambil 60 hari tu. Dan 60 hari ni nak pergi makan siapa? Bagi miskin, orang-orang yang memerlukan. Jadi kita buat makan je lah. Buat kat Asabah ni buat makan. Cara panggil orang fakir miskin dan beberapa orang AJK masjid lagi, orang jemaah sekali, lebih daripada 60 orang. Perlu tak payah umur. Tuan-tuan, saya buat kafarah 2 bulan betul-betul. Tu saya buat makan. Saya tak boleh nak puasa makan 60 orang, bila makan. Tak payah. Niat cukup. Tu kamu dah buka aib sendiri dah. Tak payah buka. Nah, dengan buat makan, kalau selamat, kita buat 60 buku bagi pada fakir. Kita bagi direct. Orang fakir miskin pun tak ni. Jadi buat lebih biar 80 orang tak perasan. Tutup aib sendiri tuan-tuan, jangan duk buka aib kita ni. Tu cara dia. Allahu a'lam. Baik. Cukuplah sekadar tu. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang selepas Ramadan, insya-Allah. Jadi baik bila Allah yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.